Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan satu topik yang bertajuk Sumbangan Tamadun Islam di Malaysia. Perkembangan agama Islam di Malaysia telah melakar satu sejarah yang sangat panjang. Dalam Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa agama Islam adalah agama yang rasmi di Malaysia. Jadi hal ini menunjukkan bahawa agama Islam itu adalah hal yang terpenting kepada penduduk-penduduk di Malaysia. Islam adalah agama yang universal yang datang daripada Allah kepada umat manusia. Jadi ia memberi sinar dalam mencorakkan tamadun ke arah kesempurnaan, di samping tidak mengedepankan akal manusia, peranan akal manusia itu sendiri. Seterusnya, keberadaan Islam di rantau Malaysia, di rantau alam Melayu telah berjaya membina satu imej baharu kepada masyarakat di rantau Melayu. Selepas kemerdekaan, selepas sahaja negara menikmati kemerdekaan, semua pemimpin Malaysia yang berjaya memberikan kemerdekaan kepada Malaysia telah diiktiraf oleh dunia Islam sebagai pemimpin contoh yang berjaya melakar sejarah dalam memerdekakan Islam. Akhir sekali, keamanan dan keharmonian negara Malaysia menjadi contoh yang terbaik dalam masyarakat berbilang kaum dan berbilang etnik serta bangsa dalam membentuk satu negara yang maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Amira Atira. Saya ingin membentangkan tentang sumbangan tamadun Islam dari aspek budaya, iaitu pengaruh akidah dan pemikiran. Islam telah membawa perubahan yang besar dan ketara dalam merubah kepercayaan dan cara pemikiran masyarakat. Islam membuat perbezaan tahap pemikiran sekelompok masyarakat sehingga dapat mengubah cara hidup dan budaya masing-masing. Dengan wujudnya perubahan cara pemikiran ini, masyarakat menjadi lebih akrab, iaitu saling menghormati, saling menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan sentiasa aman sejahtera. Selain itu, Islam juga telah membawa unsur-unsur tradisional, intelektual dan logik akal. Kedatangan Islam di Tanah Melayu membawa perubahan yang besar kepada masyarakat Tanah Melayu, terutamanya di Melaka. Hal ini berpunca kerana Melaka sendiri merupakan pusat perdagangan yang besar di Asia Tenggara. Bermula daripada perubahan agama, iaitu daripada Hindu-Buddha, kepercayaan animisme dan agama Islam. Kepercayaan agama Tauhid berasaskan akal kepada agama Islam membawa kepada pembentukan tamadun yang baharu atau lebih dikenali sebagai Melayu Baharu. Akhir sekali, Islam mengajar masyarakat supaya mempercayai Tuhan, iaitu Allah yang Maha Esa. Bagi seorang Muslim, mempercayai tentang kewujudan Tuhan merupakan kewajiban dalam Islam. Tuhan sekalian alam merupakan rukun pertama dalam rukun iman. Walaupun manusia tidak dapat melihat Tuhan dengan panca indera, namun Muslim meyakini tentang kewujudannya. Secara logiknya, dunia tidak boleh dipimpin dan diperintah oleh banyak Tuhan kerana sudah pastilah dunia ini akan menjadi huru-hara dan kelam kabut. Itu saja dari pembantangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam cakna peradaban. Saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin bin Selamat dan juga rakan seperjuangan sekalian. Saya Muhammad Syahmi bin Syahbudin dan saya akan teruskan sesi pembentangan ini dengan tajuk Sumbangan Tamadun Islam dari segi sosial. Baik, antara sumbangan tamadun Islam dari segi sosial ialah mewujudkan institusi-institusi kemasyarakatan seperti masjid, surau, madrasah dan sebagainya. Institusi-institusi ini memainkan peranan penting dalam hubungan sosial harian. Tempat ini bukan sahaja dijadikan sebagai tempat beribadah, malah ia turut digunakan dalam melaksanakan aktiviti sosial. Institusi ini juga tidak terhad kepada umat Islam, malah ia juga terbuka kepada semua agama yang hendak melaksanakan aktiviti sosial seperti mesyuarat, perbincangan ilmiah dan sebagainya. Sumbangan tamadun Islam yang kedua pula ialah memperkenalkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis.
Contohnya dari segi sistem perhubungan sosial. Selepas kedatangan tamadun Islam di Malaysia, masyarakat yang jahil telah mendapat ilmu agama yang digariskan di dalam Al-Quran dan Hadis seperti batas-batas pergaulan. Sebagai contoh, pergaulan antara lelaki dan wanita, orang tua dengan orang muda, pemimpin dengan rakyat dan sebagainya. Islam sangat menitik beratkan umatnya untuk menjaga batas pergaulan dan dalam kehidupan mereka. Ia bertujuan untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang perkara yang tidak diingini yang akan memberi implikasi buruk terhadap diri, masyarakat dan agama. Sumbangan yang ketiga pula ialah memperkenalkan sistem khilafah yang adil dan bersistematik, iaitu mengamalkan konsep keadilan tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Kehidupan masyarakat Malaysia sebelum menerima pengaruh dan penyerapan nilai Islam kebanyakannya berasaskan kepada budaya ideologi penjajah. Contohnya seperti perbezaan kelas sosial dalam masyarakat. Golongan bawahan tidak layak untuk berkomunikasi ataupun berurusan dengan golongan atasan atas alasan perbezaan kelas sosial. Namun, selepas kedatangan tamadun Islam, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bersikap adil tanpa mengira pangkat, kelas sosial dan sebagainya. Hal ini kerana setiap manusia hanyalah sama sahaja di mata Allah dan yang membezakannya ialah tahap keimanan seseorang itu di mana hanya Allah sahaja yang tahu. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sumbangan tamadun Islam dalam aspek politik adalah terdapat beberapa aspek dalam sumbangan tamadun Islam dalam aspek politik. Antaranya adalah perubahan yang dibawa oleh Islam ke tanah Melayu, iaitu unsur-unsur politik Islam di mana berbentuk sejagat, saksama, pemerintahan yang adil, mengenal hak dan bertanggungjawab telah mempengaruhi masyarakat Melayu pada ketika itu. Okey, aspek seterusnya dalam bidang politik dan pentadbiran ialah Islam berjaya mempengaruhi sifat dan watak pemerintah yang bertakhta pada ketika itu dengan watak yang berjaya dibentuk oleh Sultan-Sultani telah berjaya mendorong Sultan-Sultani untuk meminati ilmu Islam ni dengan mendekati para ulama sehinggakan pada masa itu istana-istana menjadi pusat pengajian Islam yang utama. Antara sultan yang terpengaruh, Sultan Melayu yang terpengaruh menerima ilmu atau amalan tasawuf ni antaranya Sultan Muhammad Yusuf Al-Khalidi daripada Riau dan Sultan Iskandar Muda daripada Aceh dan ramai lagi sultan itu antaranya. Jadi sikap para sultan Aceh yang begitu mengambil berat dan begitu berminat untuk mendalami agama ini telah menjadikan Aceh sebagai pusat pengajian Islam yang unggul di rantau pada ketika itu dan menarik minat mubalik serta para ulama untuk datang ke Aceh. Okey, kerajaan Aceh juga mendirikan pusat-pusat pendidikan rakyat yang ditempatkan di seluruh negeri, malah pusat yang lebih tinggi juga telah didirikan dan mereka yang berminat boleh menyambung pelajaran sehingga ke India, Mesir ataupun Mekah. Okey, seterusnya aspek yang terakhir adalah sistem syura. Sistem syura ini adalah satu konsep dalam menentukan keputusan dalam pemerintahan Islam. Sistem ini sangat penting sebagai faktor utama kejayaan politik Islam dan ia juga adalah cara di mana pemerintah akan bersama-sama dengan rakyat dalam mencari penyelesaian dan mencapai keputusan-keputusan politik dan merupakan prinsip dasar negara dan masyarakat Muslim pada ketika itu sehingga kini. Jadi kesimpulannya, kedatangan Islam telah membawa banyak perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat serta aspek politik juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin dan rakan seperjuangan sekalian. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan sumbangan tamadun Islam dari segi ekonomi. Ekonomi memberikan sumbangan yang besar kepada tamadun Islam di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum,
Ekonomi telah berkembang dengan pesat. Hasil daripada sumbangan tamadun Islam, terdapat banyak bank Islam yang ditubuhkan di Malaysia. Secara keseluruhannya, ini memudahkan masyarakat itu sendiri dapat memudahkan pelbagai agama, khususnya agama Islam. Aktiviti ekonomi yang tidak bercanggah dengan syarak adalah sebahagian daripada tuntutan fardu kifayah. Oleh itu, kegiatan ekonomi haruslah diasaskan kepada dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah akidah, kepercayaan kepada Allah kerana segala kegiatan adalah di bawah penguasaannya dan mempunyai niat yang satu iaitu mencari keredaan Allah. Prinsip yang kedua adalah syariat. Segala kegiatan ekonomi haruslah menurut peraturan yang telah digariskan oleh Islam. Ini bermaksud kegiatan ekonomi adalah bersifat pengabdian diri kepada Allah dengan hanya mengharapkan balasan baik daripadanya sahaja. Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita yang luhur, iaitu berusaha untuk mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat sejagat. Dengan cara ini, gejala-gejala buruk yang tidak berakhlak dapat diatasi seperti sikap mementingkan diri sendiri, menipu, monopoli, amalan riba dan juga persaingan yang tidak sihat. Aktiviti-aktiviti ekonomi Islam sentiasa diawasi oleh syariat Islam dan perlaksanaannya dikawal pula oleh pemerintah. Ekonomi Islam menseimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan cara ini, seorang individu itu tidak bebas mencari keuntungan terlalu maksimum dengan jalan yang tidak sepatutnya, kerana dia perlu mengambil kira peraturan Islam dan keadaan hidup masyarakat yang lain. Seterusnya adalah wujudnya tabung Baitumal. Baitumal merupakan sebuah institusi kewangan yang akan menyelenggara sumber pendapatan dan perbelanjaan negara. Baitumal juga dijadikan tempat menyimpan barangan berharga seperti emas, perak, batu permata, barangan perhiasan serta amanah seperti wakaf. Terima kasih kepada saudara Muhammad Khairi Luqman. Sumbangan tamadun Islam yang terakhir adalah dari segi pemikiran. Hal ini dapat dilihat dari segi kepimpinan Nabi Muhammad yang berpandangan jauh dan berwawasan. Sikap beliau ini dapat diterapkan dalam diri seseorang sehingga ke hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana gaya pemikiran yang berpandangan jauh dan berwawasan adalah dapat memikirkan kepentingan serta keuntungan yang akan diperoleh dalam tempoh jangka masa yang panjang sebelum mengambil suatu tindakan. Apakah kawan-kawan ingat semasa rentetan peristiwa pembukaan semula kota Mekah? Sebagai contoh, dapat dilihat semasa pembukaan semula kota Mekah di bawah kepimpinan Nabi Muhammad, beliau menerima syarat perjanjian Hudaybiyah yang dianggap memihak kepada orang Arab Quraisy, namun gaya pemikiran beliau melihat bahawa perjanjian itu akan memihak Islam dalam pembukaan semula kota Mekah. Dengan ini, kita haruslah berpandangan jauh dan berwawasan dalam diri agar dapat mengambil tindakan yang rasional. Saya kesimpulannya, kedatangan tamadun Islam di Malaysia telah banyak mengubah ataupun mencorakkan kehidupan umat Islam serta masyarakat bukan beragama Islam di negara kita. Perubahan ini berlaku dalam 5 aspek, iaitu dari aspek budaya, sosial, ekonomi, pemikiran dan juga politik. Jadi, kelima-lima aspek ini mengalami perubahan yang amat ketara setelah kedatangan tamadun Islam di Malaysia. Kesan daripada kedatangan tamadun Islam di negara kita telah menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang paling aman, damai dan harmoni di mata dunia. Oleh itu, sebagai seorang umat Islam, kita haruslah menjaga tamadun Islam di negara kita agar ia tidak musnah di mamah zaman. Jadi, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.